Okey, sekarang ni kita nak tengok 11.2 iaitu pewarisan dihybrid. Okay, sebelum cikgu terangkan pewarisan dihybrid, kita tengok dulu kat atas ni apa maksud pewarisan monohybrid yang kita dah belajar minggu lepas ya. Kalau kita nak beringat semula, pewarisan saya besarkan. Pewarisan monohybrid melibatkan satu ciri. Pewarisan monohybrid melibatkan satu ciri dan trait berbeza yang dikawal oleh satu gen. Tapi hari ini kita nak belajar pewarisan dihybrid. Di ni bermaksudnya dua. Hybrid ni kacukan. Itu pewarisan dua ciri ya. Pewarisan dihybrid melibatkan pewarisan dua ciri. Setiap satu dikawal oleh gen berbeza. Maksudnya melibatkan dua gen melibatkan pewarisan dua ciri yang melibatkan dua gen pada lokus berlainan. Okey. Kita tengok dulu gambar rajah 11.7. Menunjukkan rajah skema pewarisan dihybrid antara dua induk tulen. Untuk mengkaji dua ciri pada pokok kacang pis iaitu warna biji benih dan bentuk biji benih. Kita nak kaji dua ciri. Satu warna biji benih, satu lagi bentuk biji benih. Dua induk baka tulen ini digunakan baka tulen. Mempunyai pasangan alel homozigot dominan dan homozigot resesif. Kalau baka tulen memang tak ada alel heterozigot. Dia dua, sama ada homozigot dominan ataupun homozigot resesif. Kacukan antara dua induk tulen ini menghasilkan generasi F1 yang menunjukkan trait dominan iaitu biji benih bulat dan biji benih kuning. Okay, kita tengok dulu baru kita faham. Okay, kita tengok. Kat sini dia dah bagi petunjuk untuk kita. Saya padam dulu. Okey, petunjuk. Alel dominan bagi biji benih bulat dia gunakan huruf B besar. Biji benih bulat sebab dominan dia bagi B besar. Biji benih berkedut resesif. Dia gunakan B kecil. Biji benih berwarna kuning dominan dia gunakan K besar. Dan biji benih berwarna hijau resesif, kita gunakan huruf K kecil. So kat sini kita gunakan dua huruf. Satu huruf B, satu huruf K. Okey, kita tengok apa Mendel buat. Okey, pertama sekali kita kena labelkan gambar rajah skema kita ni. Setiap step dalam gambar rajah skema mestilah berlabel. Okey, kita tengok sini ya. Ini adalah kacukan generasi induk. So, kena tulislah. Fenotip untuk induk, kita pilih dua pokok. Kita andaikan ini adalah pokok daripada jantan, ini adalah pokok daripada induk betina. Okey, ini jantan. Ini adalah induk betina. Okey. Fenotip induk. Biji benih bulat dan berwarna kuning. Biji benih bulat dan berwarna kuning, dia pilih baka tulen. So kat sini kita genotik induknya adalah B besar, B besar, K besar, K besar. Sebab bulat. Kan? Kalau bulat, kalau nak dapatkan biji benih bulat, dia ada dua gen. Satu B besar, B besar pun bulat. B besar, B kecil pun bulat. Tapi B besar, B kecil bukan baka tulen. Ini bukan baka tulen. Baka tulen mestilah homozigot dominan. So, B besar, B besar lah. So, kat sinilah dia terdapat. Sebab tu, kenapa kat situ tulis B besar, B besar. Warna kuning. Warna kuning dominan kan? Warna kuning mungkin boleh jadi macam ni. K besar, K besar pun warna kuning. Kalau gen heterozigot K besar, K kecil pun warna kuning. Tapi sebabkan dia baka tulen, kita pilih yang ni. Dapatlah B besar, B besar, K besar, K besar.
Jelas ya? Okey, seterusnya dikacukkan. Ini tanda kacukkan. Tolong darabkan. Jangan gunakan simbol lain. Dikacukkan dengan biji benih berkedut dan berwarna hijau. Okey, biji benih kedut warna hijau. Sedikit saya padam ni. Okey. Kedut. Kedut adalah resesif. B kecil betul tak? Kedut adalah resesif. B kecil. Sebabkan dia baka tulin, dia kena homozigot resesif. Ni adalah kedut. Kalau gabungan macam ni, B besar, B kecil, ini bukan kedut. Ini adalah bulat. Jadi kita tak pilih yang ini, kita pilih yang ini. Okey. Warna hijau. Warna hijau ni dibawa oleh alil K kecil. Warna hijau hanya boleh nampak apabila alil resesif berpadanan dengan alil resesif sahaja. Jadi kita akan tulis B kecil, B kecil, G kecil, G kecil. Jelas ha? Baka tulin tak boleh ada heterozigot. Gen heterozigot tak ada dalam baka tulin. Jadi awak dah tahu dah kenapa saya tulis macam kenapa penulis tu buat macam tu. Okey, kita padam ini. Okey. Ini adalah genotip induk. Okey, genotip induk. Setiap langkah kita kena tulis. Ini adalah fenotip induk. Apa dia? Genotip induk. Okey, macam ni. Okey. Jadi sekarang individu yang jantan ni akan melakukan proses meiosis untuk menghasilkan gamet. Ingat, hanya gamet saja kita buat simbol bulat. Okey. Okey, kita tengok sini. Okey. Dan apakah alil yang perlu ada dalam gamet? Dalam gamet hanya ada satu saja daripada sepasang alil. Kat sini kalau kita tengok kat sini B besar, B besar, K besar, K besar ni bermaksudnya dekat sini ada dua pasang alil. Kat sini ada dua pasang alil. Ini adalah pasangan alil yang pertama, B besar, B besar. Dalam gamet hanya boleh ada satu saja alil. Jelas? Ini lagi satu pasangan alil, K besar, K besar. Dalam gamet hanya boleh ada satu alil saja. Ini adalah hukum Mendel yang pertama. Okey, dapatlah B besar, K besar. Satu jenis saja. Dia takkan dapat banyak jenis, satu jenis saja. Ini bermaksud bukan satu gamet, satu jenis. Okey, kita tengok individu yang kedua. Ini adalah sepasang alil. Dalam gamet hanya boleh ada satu alil saja. Ini adalah pasangan alil yang kedua. K kecil, K kecil. Dalam gamet hanya boleh ada satu alil saja, bukan sepasang, satu saja. Jadi individu jantan akan menghasilkan gamet yang ini dan individu betina akan menghasilkan gamet yang macam ni. Okey, gamet. Kita labelkan gamet. Kemudian persenyawaan. Persenyawaan kita labelkan dengan tanda anak panah ke bawah. Okey. Jadi dia akan menghasilkan anak yang bergenotip F1. Genotip F1. B besar dengan B kecil, K besar dengan K kecil. Dapatlah ini genotip anak F1. Okey. Sekarang kita tuliskan pula fenotip F1. Okey. Apabila B besar dengan B kecil, sifat resesif tu tak nampak. Kita akan nampak sifat yang dominan. Jadi semua benih bulat. K besar dengan K kecil, kita tak akan nampak warna hijau. Kita akan nampak warna yang dibawa oleh alil dominan, iaitu K besar. K besar kuning kan? Jadi semua anak pokok yang dihasilkan adalah berbiji benih bulat dan berwarna kuning. Semua ikut induk yang ini. Induk yang ini, ciri yang dibawa oleh induk yang ini langsung tak nampak. Langsung tak jelas kelihatan.
Macam kita tengok perkahwinan campur tadilah. Kan? Ada setengah anak semua ikut ciri mak dia. Ada setengah anak semua ikut ciri bapak dia. Yang ni Yang ni dia ikut ciri yang anak pokok jantan ni. Benih induk jantan tu. Okey? Katalah pokok ini boleh menghasilkan 10,000 anak pokok. Semua 10,000 anak pokok tu semuanya ikut yang ini. Okey? Okey, selesai. Sekarang kita ambil 2 pokok anak ni, ambil 2 pokok, kita kacukkan sesama sendiri. Okey? Ini adalah kacukan generasi F1. Kita ambil satu anak pokok. Kita ambil satu lagi anak pokok yang sama. Anak pokok dia semua sama kan? Kita ambil 2 anak pokok, kita kacukkan sesama sendiri. Kita tengok sekarang ni. Ini adalah fenotip F1. Biji bulat warna kuning. Biji bulat warna kuning. Ni kan? Genotip F1 pun B besar, B kecil, K besar, K kecil, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Okey, ni adalah generasi F1, induk generasi F1. Okey, induk ini pun akan menghasilkan gamet melalui proses meiosis. Okey, cuba kita perhatikan. Induk ini, anak pokok yang ini boleh menghasilkan 4 jenis gamet yang berbeza berbanding induk yang di atas ni, induk berbaka tulen ni. Okay. Induk yang berbaka tulen ini hanya boleh menghasilkan 1 jenis gamet saja. Sedangkan induk yang heterozigot ini boleh menghasilkan 1, 2, 3, 4. Yang ni pun sama juga. 1, 2, 3, 4. Macam mana dia boleh menghasilkan 4 jenis gamet yang berbeza ni? Okay, kita pakai hukum Mendel yang kedua. Apa hukum Mendel yang kedua kata? Awak boleh baca yang warna biru kat bawah tu. Semasa pembentukan gamet, mana-mana alil bagi bentuk biji benih boleh berpasang dengan mana-mana alil bagi warna biji benih. Faham tak? Kalau cikgu akan buat definisi saya yang sendirilah, yang saya faham. Okey, contohnya macam ni cikgu ajar. Okey, macam ni contohnya lah. Tadi apa tadi? B besar, B kecil, K besar, K kecil kan? Kalau kita tengok kat sini ada 2 gen. Ataupun ada 2 pasang alil. Ataupun ada 2 gen. Kita tengok saya. Okey, yang ni gen yang pertama. Ini adalah pasangan alil yang pertama. Ini adalah pasangan alil yang kedua. Okey. Masa nak bentuk gamet, alil daripada pasangan pertama ni boleh bergabung dengan alil daripada pasangan yang kedua. Macam ni. Betul tak? Jadi kita akan dapat kombinasi apa dia? B besar, K besar. Jelas ha? Ni jenis yang pertama. Atau alil B besar, alil B besar ni juga boleh berpasangan dengan alil K kecil daripada pasangan yang kedua. Kita akan dapat macam mana? B besar, K kecil. Okey. Settle.
Sekarang dah habis dah yang B ni. B ni dah habis dah. Dah habis dah yang B ni. Selesai yang B ni. Kita tengok B ni pula. Okey. Kita tengok B yang kecil ni pula. Okey, alil B kecil ni. Alil B kecil ni akan berpasangan dengan, saya buat kat atas lah. Buat kat bawah ni opening pula ni. Buat macam ni. B kecil ni boleh berpasangan dengan alil K besar daripada pasangan alil yang satu lagi ni. So dapat B kecil K besar. Dan alil B kecil daripada pasangan yang pertama ni juga boleh bergabung dengan alil K kecil daripada pasangan yang kedua. Macam ni. So ni kita dapat B kecil K kecil. Macam ni lah. Sebab tu kita dapat 4 jenis gamet tu. Okay. Senang kata macam ni lah. Alil semasa pembentukan gamet, alil daripada pasangan yang pertama boleh bergabung dengan mana-mana alil daripada pasangan yang kedua. Kalau saya lebih faham yang macam tu. Lebih senang saya nak ingat. Okay. So dapatlah daripada kombinasi ni kita akan dapat 4 jenis gamet. Ni yang kita akan dapat ni. Inilah hasilnya ni. 1, 2, 3, 4. Yang ni pun samalah sebab benda yang sama kan. 1, 2, 3, 4. Jadi kena ingat ni lah. Ini hukum Mendel yang kedua tu. Okey, dah dapat gamet. Kemudian tibalah proses untuk persenyawaan. Kalau kita tengok generasi yang pertama tadi, generasi induk tadi, hanya simple macam ni kan. Gamet yang ni akan bersenyawa dengan gamet ni. Kita dapat ni kan anak dia kan. Tapi untuk yang generasi yang F1 ni, dia agak sukar lah sebab gamet dia banyak. Yang ni gamet dia 4. Yang ini pun gamet dia 4. Jadi kalau kita nak buat silang-silang tu, dia jadi susah. Jadi cara yang paling mudah, kita gunakan segi 4 punet. Okay, kita tengok sini macam mana segi 4 punet tu. Okay, ni segi 4 punet. Okay, kita susunkan macam ni. Kita buat kotak macam ni. Kat sini kita labelkan gamet jantan. Iaitu, kita susunlah gamet jantan tadi tu. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Yang sini kita labelkan gamet betina pula. Susunan yang sama. Susunan kena sama lah. B besar dengan B besar. Okay, kita susun. Kita susun sama macam ni. Kemudian kita cantumkan dia. Okay. Kalau yang ini dengan yang ini macam mana? Kalau yang ini bergabung dengan yang ini, kita akan dapat yang macam ni. B besar, B besar, K besar, K besar. Kalau yang ini, gamet ni dengan yang gamet yang ini, kita akan dapat macam ni. Kalau gamet yang ni digabungkan dengan gamet yang ini, kita dapat yang ini. Dan kalau gamet yang ini kita gabungkan dengan yang ini, kita akan dapat ini. So, awak lengkapkanlah segi 4 punet ni sampai habis. Okay. Yang ni dengan yang ni dapat yang ni. Kalau yang ni dengan yang ni dapat yang ni. Okay. Awak lengkapkanlah sampai habis. Semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kali 4, 16. 16 kemungkinan. Okay. Ini adalah kacukan dihybrid generasi F2. Generasi F1 menggunakan segi 4 punet. Memang kena guna segi 4 punet. So daripada sini, daripada percantuman gamet-gamet ni, nisbah fenotip yang terhasil bagi generasi F2 ialah biji bulat yang berwarna kuning ada 9. Daripada 16 tadi kita dapat 9 biji bulat dan berwarna kuning. Betul tak?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sementara biji bulat dan berwarna hijau ada 3 daripada 16. 1, 2, 3. Biji kedut berwarna kuning ada 3. 1, 2, 3. 3. Dan last sekali, biji kedut yang berwarna hijau hanya dapat 1 saja. Okey. Ini adalah nisbah fenotip F2. Awak kena ingat nombor ni lah. 9 nisbah 3, nisbah 3, nisbah 1. Biasanya, dia hanya tanya nisbah fenotip saja. Nisbah genotip jarang ditanya. Sebab nisbah genotip agak complicated lagi ya. So dia tak tanya. Okey. Jadi selesailah kita menyelesaikan gambar rajah skema pewarisan. Habislah. Jadi benda ni kena sambunglah sampai segi 40 net tu. Ya. Bawah ni sambung dengan segi 40 net. Okey. Jadi kita dah selesai pewarisan dihybrid. Macam ni je lah. Okey, hukum Mendel yang kedua. Okay, kita tengok. Mendel mengemukakan hukum Mendel 2 yang dikenali sebagai hukum pengaturan bebas. Hukum Mendel yang kedua namanya hukum pengaturan bebas. Dalam hukum pengaturan bebas ni, Mendel mengatakan, yang tadi tu, yang cikgu ajar tadi tu, semasa pembentukan gamet, setiap ahli ataupun alil, masa Mendel keluarkan hukum ni, Mendel tak jumpa lagi perkataan alil. Alil tu Mendel kata ahli. Jadi bila kat sini tulis ahli, maksudnya alil lah. Setiap ahli daripada pasangan alil boleh bergabung secara rawak dengan mana-mana ahli daripada pasangan alil yang lain. Ataupun nak buat macam ni pun boleh. Semasa pembentukan gamet, setiap alil daripada pasangan alil pertama boleh bergabung secara rawak dengan mana-mana alil daripada pasangan alil yang kedua. Pun sama. Ikut awak selesa yang mana. Okey. Jadi kena hafal. Hukum Mendel yang kedua ni kena hafal. Jadi dah habislah kita belajar tentang pewarisan dihybrid, tentang pokok kacang P ni. Lepas ni cikgu akan bagi contoh soalan dan cikgu nak minta awak selesaikan soalan tu. Kalau awak dah boleh jawab soalan tu, bermaksud awak memang dah faham dah pewarisan dihybrid dan monohybrid. Nanti cikgu akan bagikan soalannya.